Tapi Ustazah nak share satu doa. Doa ini yang Ustazah amalkan daripada dulu sampai sekarang. Sampailah Ustazah hari ini nak berceramah. Ini antara doa yang Ustazah akan, setiap kali Ustazah nak ceramah, Ustazah baca. Dulu Ustazah tak tahu mana sumber doa ini. Sampai ketika Ustazah baca ada satu buku, Ustazah tak ingat buku mana, kitab yang Ustazah beli. Rupanya itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui. Rupanya doa itu datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Doa itu berbunyi, yang mana? Tapi mungkin insya-Allah cerita pertama ni mudah-mudahan boleh jadikan iktibar insya-Allah. Ustazah masa kecil, ketika sekolah rendah, Ustazah belajar di satu sekolah namanya Darut Taqwa. Sekolah macam bukan sekolah kebangsaan lah, sekolah agama, sekolah Arab macam tu. Di Kuala Terengganu, di kampung. Subhanallah. Sekolah itu diasaskan oleh Datuk Ustazah sendiri, namanya Darut Taqwa, ada sampai sekarang. Yang Ustazah nak cerita, masa Ustazah sekolah rendah, Ustazah kurang bijak. Dari sudut zahirnya biasa diukur dengan peperiksaan, betul ke tidak? Maksudnya selalu dapat nombor 10, belas-belas ataupun bawah 10. Kan biasa orang bijak ni, budak-budak bijak ni dia dapat nombor berapa? 1, 2, 3 lah. Itu budak bijak lah, 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Ustazah rasa macam ketika masa kecil susahnya nak jadi budak bijak, susahnya nak dapat nombor 1. Maksud Ustazah masa kecil struggle sangat. Sampailah masa dah jam 4, Ustazah ingat kelas 4 Khadijah, Ustazah dapat nombor 1 buat kali pertama. Allahu akbar. Dan itulah kali pertama dan kali terakhir di sekolah rendah. Sebenarnya bukan tu cerita sebenar, sabar dulu. Bila masuk sekolah menengah, dah tulis dah tu. Oh, catat juga cerita tu. Ada tujuan Ustazah nak cerita apa anak-anak sekalian. Masuk sekolah menengah, Ustazah pergi ke sekolah Darul Anwar, Pulau Melaka, sekolah Tok Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat. Masa form 1. Jadi Ustazah ada pengalaman duduk di asrama, akan tengok arwah Tok Guru Ni Abdul Aziz. Bila dia keluar pagi-pagi, dia siram pokok, dia menyapu sampah sekeliling rumah. Sangat indah. Kami bila Tok Guru keluar je, kami akan duduk di tingkap mengintai Tok Guru. Penuh kat tingkap, tapi Tok Guru mesti tak nampak sebab kami bangunan 3 tingkat. Jadi asrama perempuan tahu Tok Guru keluar, kita orang akan mengintai. Tok Guru siram pokok, menyapu, buat kerja. Ketika itu dah jadi MB lah. Masya Allah, Allahu akbar. Dan kami selalu ada kesempatan untuk solat berjemaah dengan Tok Guru dan sebagainya. Dan kami melihat bagaimana Tok Guru menyantuni, menyantuni para tetamu yang datang. Rumah, sebab anak Tok Guru dah bertambah ramai, rumah dibesarkan di sebelah lagi dikekalkan bahagian kayu. Sebab Tok Guru nak kekalkan rumah yang lama, bahagian kayu, rumah kampung yang sangat biasa. Dan di situlah tempat Tok Guru melayani semua tetamu tanpa dia memilih sesiapa pun. Allahu akbar. Tapi Ustazah tak lama sekolah di Darul Anwar. Lepas tu sekolah masuk pertengahan tingkatan 1, Ustazah pindah ke Ma'had Muhammadiyah Banat, Kota Baru, Kelantan. Sebab baru tahu. Dan sekolah tersebut kita tahu sampai hari ini pun adalah satu sekolah yang maksudnya berprestasi tinggi lah, sekolah yang antara disebut-sebut. Bila Ustazah masuk tengah tahun, jadi sebab Ustazah tak ada UPSR, tak pernah ambil UPSR. Dibalik kebaikannya memang tak ada UPSR. 2-3 orang saja ada UPSR. Semuanya mak ayah memang hantar sekolah yang tak ada UPSR, masuk mana-mana sekolah dapat. Bila masuk sekolah menengah, subhanallah, Ustazah rasa lagi perjuangan macam mana nak jadi macam orang-orang yang bijak. Dapat nombor 1, dapat nombor 3, dan Ustazah masih berada di kelas yang kelas 3, kelas 4, kelas yang macam akhir-akhir sikit. Dan ketika sekolah menengah, Ustazah tak dapat pun. Maksudnya tak pernah dapat nombor 1, 2, 3, mesti belas-belas dan nombor akhir. Bukan terakhir, nombor puluh-puluh dan nombor tengah-tengah Ustazah. Maksudnya Ustazah nak bagi tahu bagaimana struggle. Ustazah faham ada orang yang berusaha sedaya upaya, tetapi dia berusaha mungkin lebih keras daripada orang yang dapat nombor 1. Mungkin gifted, dia memang mudah nak dapat apa semua. Kita kadang-kadang tu hafal, hanya dapat setengah muka surat sehari. Hafal, cuma dapat 1 muka surat sehari. Ada kawan kita nampak ringan-ringan, mudah-mudah je hafal, tapi dapat 4-5 muka surat. Betul kan?
Pernah tak rasa macam frust, rasa macam putus asa? Nanti cerita Ustazah bersambung lagi. Jadi subhanallah, masa Ustazah dapat SPM, masa tu SPM terbuka kali pertama. SPM 2000 terbuka. Ustazah tak silap, Ustazah dapat 5A macam tu lah. Masa tu cemerlang lah, sebab kira cemerlang jugalah sikit-sikit. Okey, sejarah dapat A. Okey, apa lagi, sains dapat A, tak ingat. Matematik itu memang yang paling menakutkan. Sekarang hanya pandai kira duit Ustazah. Tapi kalau kira-kira semua tu, duit boleh kira, pandai kira hutang. Subhanallah. Tapi Masya Allah, apabila Ustazah mula masuk ke, Ustazah belajar di Kuza dulu, sekarang ni Uniza. Allahu Akbar, masa tu lah. Maksudnya perjuangan daripada kecil sampailah sekolah menengah, tak kenal putus asa. Maksudnya walaupun sampai ketika mungkin aku ni memang bukanlah orang yang bijak sampai akhir kot. Bukan nak sebut bijak kepada keputusan ya. Kita kan ada keinginan untuk jadi macam ada orang yang, ya Allah, mudahnya dia faham, mudahnya dia hafal, mudahnya dia sekian-sekian, mudahnya dia jawab peperiksaan. Kita kan main takut menggeletar, tak tidur malam, macam-macam tu. Bila Ustazah masuk Kuza, Masya Allah, akhirnya Alhamdulillah setiap semester, ketika tu Ustazah ambil syariah, Ustazah dapatlah Ustazah keputusannya setiap semester dapat anugerah dekan, Dean's List. Alhamdulillah. Dan pernah dapat anugerah pelajar terbaik syariah masa tahun, ada beberapa tahun. Allahu Akbar. Ketika itu, apa yang Ustazah faham, Ustazah nak share sebenarnya perjuangan menuntut ilmu. Apa yang Ustazah faham, hubungan dengan Allah adalah perkara yang paling penting sesiapa yang berada di jalan ilmu. Hubungan dengan Allah. Apabila masuklah di Kuza ketika itu, kita mula belajar istiqamah untuk bangun malam Ustazah. Sekarang kita tak boleh cerita lah macam mana Ustazah rasa masa zaman belajar jauh lebih istiqamah, jauh lebih baik. Masa tu hati kita bersih. Allahu Akbar. Sekarang wallahu alam. Tapi ketika itu belajar untuk jaga solat malam. Kemudian sangat menjaga solat duha. Kemudian sangat menjaga, dilatih ketika itu, ketika berada di Kuza. Dan kebetulan masa tu bi'ah solehah diwujudkan di Kuza ketika itu. Bahkan guard yang jaga Kuza ketika itu, mereka diberi lesen untuk tegur pelajar yang tak pakai stokin. Mereka dibenarkan menyaman. Ni pelajar kolej ni, ramai ni, tak pakai stokin disaman, ditegur oleh guard-guard yang bertugas. Allahu Akbar. Kami pelajar, maksudnya pelajar tak pakai stokin sebab belajar Kuza bukan semisi pengajian Islam. Ada juga medik, ada juga daripada maksudnya pengurusan IT dan sebagainya. Tapi diwajibkan etika pemakaian, wajib pakai stokin. Jadi ada pelajar-pelajar yang biasa bukan pengajian Islam, jadi guard ni main peranan juga pentegur sebab bi'ah solehah memang dihidupkan ketika itu. Ustazah tak tahu sekarang Kuza macam mana, Uniza macam mana. Kemudian kami diajar macam mana jaga ikhtilat Ustazah. Bila berhubung dengan lelaki, kami tidak dibenarkan dan diajar oleh pensyarah-pensyarah ketika itu, dilarang untuk bila bercakap saling menghadap. Jadi kadang orang nampak kami akan bercakap menghadap dinding. Maksudnya muslimin dekat sebelah situ, kita sini, dua-dua menghadap dinding. Padahal berbincang ni. Okey, dan kami diajarkan memanggil lelaki semuanya ustaz, wanita adalah ustazah. Walaupun apa pun pengajian. Dan Ustazah masa tu masuk MPP jadi timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi kita banyak bincang, banyak mesyuarat, banyak meeting. Kami diajar bila meeting, bukannya meeting saling menghadap, tetapi muslimat di belakang, muslimin di hadapan, semua menghadap hadapan. Dan meeting boleh berjalan dengan baik. Walaupun tidak ada eye contact, tapi suara dah cukup. Bila kita ada perbincangan, kita perlu berada di tempat yang tidak menimbulkan fitnah. Lalu kita akan cakap, okey Ustaz, macam mana dengan program kita? Dia pun menghadap depan, tak ada menghadap sama macam ni ke, tak ada. Faham ya? Tak ada petentang mata. Maksudnya kami diajar supaya menghadap kedua-dua ke depan. Kadang orang lalu depan, orang tengok pelik sebab kita dua-dua cakap depan, tidak bertentang mata. Kemudian ketika itu Ustazah masih ingat pesan Ustazah kata, pensyarah, kamu bila malam start daripada maghrib dilarang. Walaupun benda ini disebut oleh pensyarah secara umum, bukan semua orang ikut. Tapi dia kata, Ustaz nasihatkan kamu, bila lepas daripada malam dilarang kamu berhubung sesama pelajar, lelaki perempuan.
Walaupun ada urusan yang sangat penting. Contohnya macam adalah program besok nak kena bincang ke apa dan sebagainya. Mesej ke ketika itu dah ada telefon. Mesej ke, jumpa ke. Lepas tu kita tanya, Ustaz kenapa? Pada waktu malam, lelaki dah bertukar rupa. Dia cakap macam tu lah. Suara kamu tak sama seperti mana dia dengar suara kamu pada waktu siang. Pandangan dia terhadap kamu pada waktu malam, masa tu Ustazah jelaskan secara umum saja. Tetapi ketika itu Ustazah faham suasana bi'ah salihah di Kuzak itu, maksudnya para pensyarah cukup menitik beratkan walaupun perkara-perkara kecil seumpama itu. Jadi ada pelajar yang ikut, ada yang tak. Kita ni subhanallah dapat bimbingan, kita ikut, kita cuba buat, kita cuba kawal dan sebagainya. Tetapi Masya Allah memang benar, pandangan mata, kalau kita rujuk satu hadis Nabi SAW, an-nazaratun sahmun masmumatun min sihami iblis. Pandangan mata adalah anak panah beracun daripada anak panah iblis. Allahu Akbar. Sebab itu apabila kamu berada di sebuah madrasah umpama ini, Madinatul Hufaz, yang menjaga batasan, kita boleh tengok anak-anak kita memakai niqab dan sebagainya, menjaga batasan pergaulan keluar masuk supaya tak bertembung. Ustazah pernah masuk di sini, Ustazah Hafizah pernah tunjuk laluan-laluan yang mana dibina laluan itu mengelakkan pertembungan di antara muslimin dan muslimat. Kamu dikawal rapi di sini, belum tentu kamu mampu mengawal diri kamu di luar. Tetapi ini dah menjadi satu acuan kepada kamu di sini. Mudah-mudahan acuan itu kuat, kekal untuk membina acuan yang sama di luar sana. Allahu Akbar, Masya Allah. Okey, kesudahan bagi episod ni, Ustazah nak cerita. Ustazah nak cerita ada dua kisah yang berlaku. Ada satu kali yang berlaku kisah benar lah ni. Pensyarah Ustazah ni, dia macam pelik sikit lah, Ustazah. Masuk pelik tu, dia mengajar satu subjek, Ustazah masih ingat, namanya fiqh muqaranah, fiqh perbandingan antara subjek killer yang sangat susah nak target. Suatu hari kita tahu kalau kita belajar di college ataupun universiti, test akan carry mark. Maksudnya markah test 30% ke 40% akan masuk final. Jadi sangat penting markah test. Kalau final kita dapat jawab 100% pun, kalau test kita tak target, maka kita tetap tak dapat A, tak boleh skor ketika final exam. Jadi pensyarah ni satu hari dia masuk kelas, dia terus cakap, okey hari ini test. Dia sebut, okey hari ini test. Biasanya pensyarah akan beritahu 5 hari seminggu sebelum tarikh test. Tapi kita datang hari tu, dia cakap okey hari ini test. Kita semua terkejut, kita tak tahu nak masuk apa, kita tak tahu apa yang nak ditanya, soalan apa, mana yang masuk, silibus mana yang masuk. Lepas tu kita pun semua pun jawablah, cuba jawab dan sebagainya. Selepas selesai test itu, keluarlah result. Semuanya fail kecuali 2 orang. Semua fail test tersebut kecuali 2 orang. Ustazah tak ingat 2 orang ke berapa orang. Tapi markah ketika itu markah penuh lebih kurang 30 lah. Dan masa tu Ustazah dapat 28/30, kurang 2 markah lebih kurang. Kemudian masa tu Ustazah tertanya-tanya, macam mana Ustazah boleh jawab? Dan macam mana, sedangkan maksudnya masa menjawab soalan tu, Allahu Akbar, ketika itu Ustazah mula faham, kita ketika belajar, bukan Ustazah katakan kawan Ustazah tak macam Ustazah. Maksudnya Ustazah nak cerita daripada awal tadi, perjuangan menuntut ilmu sangat payah. Ustazah bukan gifted, maksudnya bijak, boleh faham, tidak. Usaha keras. Tapi ketika itu Ustazah mula faham, ada perkara yang lain yang sangat membantu kita dalam proses kita menuntut ilmu Allah, iaitu redha guru-guru kita, redha ustaz-ustazah kita, bagaimana kita menjaga akhlak dengan guru kita. Contoh tadi pesanan pensyarah tu kan, pensyarah tak cek siapa yang buat, siapa yang tak, siapa yang ikut nasihat dia tu, tak cek. Sebab itu hak masing-masing, balik kita nak berhubung lelaki atau tidak. Walaupun perkara itu para pensyarah tak cek, tak semak, tapi sebab mungkin kita hormat ilmu yang dia bagi, pesanan dia bagi, dan kita buat dalam diam, dan Allah tahu kita buat, maka di situ, dan pensyarah yang sama itulah yang banyak suka pesan tentang bab ikhtilaf, bab pesan-pesan ni. Dan mungkin di situlah ada sedikit keberkatan Allah bagi, sebab kita menghormati pesan-pesan dan nasihatnya dalam diam, walaupun dia tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Dan Ustazah sangat memahami ketika Ustazah jawab tu,
Bila tengok soalan, Allahu Akbar. Ustazah kata, ya Allah, apa nak jawab. Tapi Ustazah nak share satu doa. Doa ini yang Ustazah amalkan daripada dulu sampai sekarang. Sampailah Ustazah hari ini nak berceramah. Ini antara doa yang Ustazah akan, setiap kali Ustazah nak ceramah, Ustazah baca. Dulu Ustazah tak tahu mana sumber doa ini. Sampai ketika Ustazah baca ada satu buku, Ustazah tak ingat buku mana, kitab yang Ustazah beli. Rupanya itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui. Rupanya doa itu datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Doa itu berbunyi, Allahumma, boleh ikut Ustazah sebelum tulis, ikut Ustazah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilham yang benar dan jauhkanlah aku daripada kejahatan nafsuku. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Doa itu bila Ustazah nak jawab peperiksaan, bila Ustazah mohon, Allahumma alhimni rushdi, ya Allah, berikanlah aku ilham yang benar. Masa itu bila kita tak bersedia untuk peperiksaan, untuk jawab soalan, kita benar-benar meletakkan tawakal itu sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku ilham untuk menjawab soalan ini. Dan tidak ada yang mustahil di sisi Allah, walaupun ia mustahil bagi kita. Dan ketika itulah Allah berikan ilham untuk jawab dengan ayat sendiri, dengan perkataan sendiri, dengan kefahaman sendiri. Walaupun soalan itu kita rasa di peringkat awal kita baca, kita rasa tak tahu jawapan apa, sebab kita tak tahu perkataan apa, tapi minta Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Kemudian tulis. Nak jawab pula soalan yang kedua, Allahumma alhimni rushdi, ya Allah, berikanlah aku ilham yang benar dan jauhlah daripadaku kejahatan nafsuku. Anak-anak Ustazah sekalian, dalam tempoh kita belajar, terlalu banyak nafsu yang akan mengganggu kita. Nafsu malas, nafsu putus asa, nafsu bersangka buruk, nafsu nak rehat banyak, nafsu nak cepat, nafsu nak dipuji, nafsu sekian-sekian. Kita berlawan dengan hawa nafsu kita. Nafsu nak dapat target, nak dipuji oleh ustazah, nak dipuji oleh ibu bapa dan sebagainya. Terlalu banyak nafsu yang kita berlawan. Allahu Akbar. Dan kita sangat bimbang apabila kita dapat satu keputusan yang baik, lalu kita ada masalah riya, ujub, takabur, maka sia-sialah segala usaha kita. Maka doa itu bagi ustazah sangat membantu kepada para penuntut ilmu. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Allahu Akbar. Dan bila ustazah mengajar, ustazah Hafizah berceramah, kita kadang-kadang kan ustazah, kita study lain, buat persiapan lain, tapi bila ceramah keluar yang lain. Dan kita sangat yakin Allah hanya akan mengizinkan apa yang keluar. Dan selalu juga lepas ceramah, kalau saya lah ustazah, kita rasa macam ralat. Ya Allah, kenapa aku sebut macam tu? Kenapa aku tak sebut macam ni? Kalau cakap macam ni kan lagi best. Kalau sebut ayat tu, oh lagi menusuk. Kalau baca cerita ni, tapi selalu suami ingatkan, apa yang keluar ketika ceramah ilham daripada Allah. Jika rasa kurang, Allah menyelamatkan perasaan kita daripada ujub, riya, takabur, sum'ah dan sebagainya. Bila rasa lebih, jangan sekali-kali ia datang daripada diri kita. Allahu Akbar.